Cepat sikit. Okey, ketua kelas bangun semua cepat. Oh, tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Faizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Faizah. Okey, waalaikumsalam. Duduk. Nampak lain ya korang hari ni dengan uniform nak pengawasan kan. Oh, yang awak kenapa tak pakai? Orang lain ada cam. Basuh. Kejap lagi kalau cikgu disiplin awak masuk, awak jawab Okey. Jadi hari ni kita akan menyambung pelajaran kita. Okey, ini adalah subtopik yang terakhir untuk bab haba. Betul? Kita dah belajar keseimbangan haba, kita dah belajar muatan haba, betul? Kita dah belajar haba pendam. Dan yang ini adalah yang terakhir, iaitu hukum gas. Okey, untuk pengetahuan awak, hukum gas dia memang nampak macam panjang, okey, tapi dia mudah. Sebab apa? Satu, dia ada rumus. Kedua, cara dia kita nak terangkan dia berdasarkan teori kinetik gas. Okey, nanti cikgu bagi tahu macam mana kita nak terangkan. Bila once awak dah dapat tangkap macam mana nak terangkan, senang je. Dia lebih kurang macam awak belajar dalam kimia jugalah. Okey, lebih kaitan ni. Dan hukum gas, cikgu harapkan awak semua dapat masterkan awak punya hukum gas ni, sebab ni adalah topik yang penting juga. Okey. Jadi hari ni apa yang kita akan belajar? Pertama, okey, kita akan terangkan tekanan, suhu dan isi padu gas dari segi kelakuan molekul berdasarkan teori kinetik gas. Okey, jadi untuk tekanan, suhu dan isi padu, okey, akan ada berlakunya pergerakan dalam molekul gas. Jadi pergerakan tu kita akan terangkan berdasarkan teori kinetik gas. Kemudian kita akan menjalankan 2 eksperimen. Okey, eksperimen yang pertama untuk menentukan hubungan antara tekanan dan isi padu, dan satu lagi kita akan menjalankan eksperimen untuk menentukan hubungan antara isi padu dan suhu. Okey, jadi kalau boleh cikgu nak cepat, bukan cepatlah, kita dapat ikut timeline sebab eksperimen yang kedua tu dia ambil sedikit masa. Okey, kalau tak kena drag masa rehat awak. Okey. Jadi untuk exercise induksi, bagikanlah, cikgu tak tahulah cukup ke tak, tapi bagikanlah harap-harap cukup. Pas-pas je, sebab yang ni korang kongsi dengan kelas Sina hari tu. Sina dah ambil banyak dah. Pas-pas je lah. Okey. So, apa yang perlu buat? Okey, kawan-kawan yang tak ada belon, okey, boleh tengok kawan yang tiup belon ni apa yang jadi. Okey, sekarang tiup belon, tak perlu ikat, tiup saja. Apa? Awal tiup belon tak? Tiup. Tak payah besar sangat. Okey, tiup, lepas dah tiup, kepit je, tak payah ikat. Takut. Okey. Anak tiup tak nak? Yang pengawas. Okey. Tak nak tiup, bagi cikgu. Bagi cikgu satu. Nak tiup tak nak? Tapi besar. Saya besar-besar. Dah. Okey. Waktu awak, okey. Asal tiup awak, asal belon awak macam ni, betul. Bila awak tiup belon, apa jadi? Mengembang. Okey. Tu kalau sebelum kita belajar hukum gas, kita akan cakap dia mengembang. Betul tak? Tapi kalau berdasarkanlah apa-apa jawapan yang apa orang kata terma fizik yang awak dah belajar. Apa yang menyebabkan belon tu mengembang? Tekanan. Okey, macam mana wujud ni boleh ada tekanan? Udara. Sebab sekarang apa yang awak buat? Awak tiup. Bila awak tiup, awak masukkan, awak tambahkan gas, betul tak? Tambahkan udara. Jadi lagi banyak udara dalam tu, akan lagi banyaklah tekanan, betul tak? Okey, tu yang secara umum. Okey, sekarang dah lepas korang punya belon tu, lepas.
nak ambil. Okey. Balon tu boleh simpan, tapi jangan tiup masa kelas sebab kalau siapa tiup cikgu ambil je lagi. Amira boleh tiup. Okey, simpan. Boleh tiup nanti. Okey, tu. Jadi mana yang belum tiup tak kisahlah. Tak apa. Pinjam. Okey, asalnya balon awak bentuk macam ni, betul? Okey, waktu dia bentuk macam ni, adakah dalam ni ada angin? Ada, tapi sikit. Kemudian macam mana kita dapat bagi tahu tekanan? Okey, sekarang ni tekanan dekat dalam dengan tekanan dekat luar adalah sama. Okey, sebab dia ada opening kat sini, ada bukaan dekat sini. Okey, jadi tekanan yang dekat dalam ni dengan tekanan dekat luar, tekanan udara dekat luar adalah sama. Tapi bila awak masuk, awak tiup, bermaksud awak tambah molekul gas. Betul? Okey, jadi apa yang terjadi? Bila awak tambah molekul gas dalam ni, okey, sekarang ni macam bilik, ibaratkan macam bilik store. Awak ni ibaratkan macam jadi gas. Kalau cikgu letak seramai berapa katalah, kelas awak 28, cikgu letak dalam bilik store yang kecil, apa yang akan jadi? Sebelum panas, sempit, awak akan buat apa? Awak akan gelisah, tolak sama satu daya, betul tak? Sampailah katakanlah bilik tu kecil sangat, sampai semua tingkap dengan pintu tu awak akan tolak, betul tak? Okey, sekarang bila awak tiup balon, awak tambah udara dalam ni. Okey, tambah gas. Jadi gas tu sama macam awak dekat dalam tadi, dia akan menolak satu sama lain. Mula-mula dia tolak kawan dia. Okey, sebabkan dia tolak kawan dia pula tolak yang sebelah. Akhirnya dia akan tolak dinding balon ni. Faham? Okey, akan terjadinya pelanggaran, akan terjadinya penolakan. Bila kawan yang dekat hujung tu tolak dengan dinding, apa yang akan jadi? Dia akan melantun balik, betul tak? Betul tak? Dia akan melantun balik, menolak balik yang ke belakang. Okey, jadi kemudian satu lagi, molekul gas ni dia bergerak secara rawak. Jadi dia bebas, sambil dia bergerak tu dia menolak. Okey, sambil dia bergerak secara rawak, dia akan menolak. Dan setiap kali molekul berlanggar dan juga daya benda tu melantun balik, dia akan menghasilkan satu daya. Betul? Sebab awak tolak, dia akan menghasilkan daya. Dan untuk mengatakan awak, daya sekarang kita ada luas, betul tak? Benda ni bekas, dia akan ada luas. Jadi daya per unit luas adalah tekanan. Okey, bermaksud bila terjadinya pelanggaran, okey, akan adanya daya. Bila adanya daya, bermaksud adanya tekanan. Boleh? Jadi kalau lagi tinggi pelanggaran tu, lagi tinggilah daya yang dihasilkan, lagi tinggilah apa? Tekanan. Faham? Bermaksud tekanan dia ada kaitan dengan pelanggaran. Ingat tu tekanan wujud sebab adanya pelanggaran antara molekul gas. Okey, itu menurut teori kinetik gas. Okey, kalau suhu adalah satu jenis bentuk tenaga haba, betul? Okey, contoh kalau awak, macam mana awak dapatkan tenaga awak? Awak makan. Okey, tidur. Selalunya makanlah. Okey, awak dapatkan dalam bentuk gula, betul tak? Karbohidrat. Okey, kemudian bila awak dah ada tenaga, apa jadi dekat awak? Bertenaga, energetik. Okey, masa tu lah yang nak melompat Amira pun tak sibuk, tak habis-habis tiup lagi. Maksudnya dia banyak tenaga, betul? Maksudnya kalau manusia, lagi banyak awak makan, lagi banyaklah tenaga awak, betul? Tapi bagi gas, dia punya bentuk tenaga adalah dalam bentuk haba. Okey, jadi macam mana kita nak tahu adanya haba bila adanya peningkatan suhu atau penurunan suhu, betul? Betul tak? Okey, jadi kalau suhu tu meningkat, bermaksud haba banyak. Haba banyak, tenaga banyak. Jadi molekul gas tadi dia banyak tenaga kinetik purata. Tenaga kinetik, apa kepentingan tenaga kinetik? Untuk apa? Untuk pergerakan. Bermaksud bila adanya haba, maksudnya suhu tu meningkat. Okey, molekul tadi dia banyak tenaga kinetik. Jadi dia akan lagi bebas untuk bergerak. Faham? Okey, kalau tekanan dia ada Kalau tekanan dia ada kaitan dengan pelanggaran, kalau suhu dia ada kaitan dengan tenaga kinetik. Boleh?
Okey, dan terakhir sekali adalah isi padu. Jadi isi padu kita dah tahu kan, gas macam mana kita dapat kenal pasti isi padu dia apabila dia memenuhi satu ruang, satu bekas. Betul. Bermaksud molekul gas bebas bergerak dan memenuhi seluruh ruang bekas. Yang ini awak dah belajar dah. Masa apa orang kata jirim, betul? State of matter awak dah belajar, dia punya ciri-ciri dia. Dan daripada situ kita dapati bahawa isi padu gas adalah bersamaan isi padu bekas. Jadi kalau contoh, siapa yang tiup lagi? Contoh Amirah angkat. Okey, bermaksud contoh kalau awak tambah dalam tu, okey, tambah 10 ml, katakanlah 10 ml gas, bermaksud volume bekas tu adalah 10 ml juga. Okey? Dan, okey, SI apa? Cikgu dah cakap dulu, SI apa? Apa itu SI? Unit asas. Bahasa Inggeris apa? SI tu apa bahasa Inggeris? Okey, SI tu merujuk kepada standard international. Okey, unit asas antarabangsa. Bermaksud, kenapa kita perlu pakai? Bermaksud, contoh awak buat kajian dan awak saintis dan ada saintis daripada luar negara nak baca awak punya artikel, awak punya kajian. Jadi menggunakan awak punya unit-unit ni, jadi dia dapatlah faham dengan lebih cepat, tanpa perlu buat penukaran unit. Okey, sebab kita bercakap pada benda yang sama menggunakan unit yang sama. Bahasa yang sama. Okey. Jadi untuk tekanan kenapa P? Kenapa bukan T? Simbol dia pressure. Okey. Jadi simbol untuk tekanan adalah P, unit tekanan adalah Pascal. Pascal tu nama orang. Okey, dia yang mengkaji berkenaan tekanan, kemudian dia bagi nama unit untuk tekanan bersempena nama dia. Okey? Dan simbol bagi Pascal adalah PA. Okey, suhu, temperature. Okey, dalam standard international unit bukan degree Celsius tapi Kelvin. Okey, nanti kita belajar macam mana untuk kita tukar daripada degree Celsius kepada Kelvin. Isi padu volume, okey, standard international unit dia adalah meter kuasa 3. Okey, ni macam awak dah tahulah. Dan kita juga ada unit-unit lain. Kalau unit-unit lain ni awak nak guna boleh. Tapi bila macam contoh awak nak publish dalam artikel lain, okey, ataupun contoh saintis lain guna dalam unit tu, tapi awak belajar guna SI unit, jadi awak kena buat unit conversion. Banyak kerja sikit. Okey? Okey, kita masuk yang pertama. Okey, cikgu harap awak fokus sebab yang ni macam dia detail, tapi once awak dapat tangkap, senang je. Okey? So, yang pertama adalah tekanan dan isi padu gas. Okey, macam mana kita nak buat hubungan antara tekanan dan isi padu? Jadi, nanti awak buat satu eksperimen kat belakang. Okey, buka buku teks awak. Okey, muka surat 149. Okey, kalau awak buka muka surat 149 tu, awak nampak gambar apa? Picagari, betul tak? Okey, ada picagari dan kemudian ada tolok tekanan. Okey, apa yang awak buat untuk eksperimen ni? Nanti awak akan tolak picagari tu ikut isi padu yang dia nak. Okey, kita tolak picagari ikut isi padu yang dia nak. Lepas tu awak baca bacaan tekanan dia. Faham? Maksud dekat sini kita akan ubah isi padu untuk lihat tekanan. Okey, bermaksud nanti keputusan daripada eksperimen ni, okey, awak akan nampak bahawanya, okey, apabila awak kurangkan isi padu, tekanan akan bertambah. Jadi isi padu berkurang, tekanan bertambah. Apa hubungannya? Berkadar terus atau berkadar sungsang? Terus atau sungsang? Siapa kata terus? Okey, berkadar sungsang sebab sekarang isi padu tu awak kurangkan, tekanan bertambah, berlawanan, betul tak? Kan, jadi hubungan dia antara tekanan dan isi padu adalah berkadar sungsang. Okey, tapi bila hanya untuk suatu gas berjisim tetap pada suhu malar. Maksudnya pada keadaan suhu malar dan jisim gas tu tetap. Okey, kenapa jisim gas tetap Bermaksud, okey, contoh dalam botol ni. Okey, dalam botol ni, okey, cikgu nak compare sebab nanti cikgu nak kurangkan isi padu dia, betul tak? Okey, bermaksud kalau dalam ni ada 100 gas,
Okey, 100 gas. Sekarang ni isi padu dia besar, betul tak? Bila cikgu kurangkan, katakanlah cikgu kurangkan isi padu dengan 100, cikgu nak lagi 100 gas tadi, tapi dekat isi padu yang kecil. Maksud jumlah gas adalah sama, tapi yang berbeza adalah ruang sahaja. Kalau cikgu tak malarkan dia punya jisim gas, bermaksud jisim gas tu boleh berubah-ubah. Dia juga, bila jisim gas berubah, dia juga boleh mempengaruhi tekanan. Sebab sekarang awak dah tambah lagi banyak bilangan gas dalam ni. Faham? Faham? Okey, contoh. Okey, satu lagi contohnya. Contoh 28 orang ni mula-mula dalam makmal. Tak ada buat apa. Betul, tak tolak, tak apa. Bila 28 orang ni jumlah yang sama, cikgu masuk dalam bilik store. Baru kita nampak dia punya pergerakan. Faham? Sebab tu jisim tu kena malar, suhu pun kena malar. Sebab kita tahu suhu, bila suhu tak malar akan terjadi perubahan tenaga kinetik. Betul? Sekarang kita nak tengok antara tekanan dan isi padu saja. Okey, jadi nanti eksperimen tu awak akan dapati bahawa bila isi padu berkurang, tekanan akan bertambah. Okey? Amirul, apa cikgu cakap? Okey, bagus. Okey, jadi nanti awak buat hubungan sebab tadi bila tekanan bila isi padu berkurang, tekanan bertambah, dia adalah berkadar seosang, betul? Jadi bila kita buat hubungan, P berkadar terus dengan 1/V. Okey, sebab dia seosang dengan volume, tapi dia adalah berkadar terus dengan 1/V. Okey, faham? Jadi bila cikgu susun, bila daripada hubungan tu kita nak buat persamaan, kita kena letak pemalar, betul? Betul tak? Letak pemalar. Lepas awak letak pemalar, awak akan dapat PV sama dengan K. Kemudian nanti kita menggunakan rumus ni, biasanya kita akan cari untuk keadaan awal gas dan keadaan akhir gas. Dan kita akan terbitkan rumus P1V1 bersamaan P2V2. Ini adalah hukum yang pertama, dikenali sebagai hukum Boyle. Okey, hukum Boyle antara tekanan dan isi padu, P1V1 bersamaan P2V2. Nanti bila awak plot graf untuk eksperimen yang pertama, akan ada dua bentuk graf. Graf yang pertama, P melawan V. Kita cakap tadi hubungan dia berkadar songsang, betul? Jadi awak dapat macam ni. Untuk graf yang kedua, sebab kita buat hubungan P berkadar terus dengan 1/V, dia akan dapat garis lurus. Dan garis lurus tu dia mestilah melintasi kosong. Bermaksud nanti data awak, katakanlah awak plot data tu semua dekat atas ni, awak punya pembaris tu mestilah bermula daripada kosong sebelum awak sentuh titik yang dekat atas. Dia tak boleh tiba-tiba garis ni dekat sini. Dia mesti melalui kosong. Faham? Okey. Nanti banyak graf tau kena buat. Okey, jadi kalau macam mana kita nak terangkan mengikut teori kinetik. Yes. Okey. Jadi macam cikgu cakap tadi. Okey, sekarang ni katakanlah dekat sini ada 10 gas. Okey, ada 10 gas, 10 gas untuk isi padu ni Apabila kita kurangkan isi padu, bila kita kurangkan bilangan gas yang sama akan masih lagi ada tapi isi padu lebih kecil, betul tak? Okey, bilangan yang sama tapi isi padu yang lebih kecil. Apa yang akan jadi? Macam cikgu cakap, daripada dekat makmal ni, bila cikgu bawa awak pergi store, awak akan resah, awak akan tolak satu sama lain. Samalah dengan gas, dia akan berlanggar, dia akan tolak satu sama lain, sampailah dia melanggar dengan dinding bekas. Dekat sini dia langgar juga. Tapi bila kita kecilkan isi padu, dia lagi berlanggar dengan lebih tinggi. Kadar pelanggaran meningkat. Bila kadar pelanggaran meningkat, daya juga meningkat. Betul? Okey, kadar pelanggaran meningkat, daya meningkat dan akhirnya apa yang meningkat? Apa? Tekanan. Betul. Okey, kadar pelanggaran meningkat, daya meningkat dan akhirnya tekanan meningkat. Jadi sebab situ kita dapat bila awak kurangkan isi padu, tekanan juga bertambah. Okey, senang je kan? Senang je kan? Okey, ni nanti cikgu terangkan. Okey, yang kedua, hubungan isi padu dan suhu gas. Siapa pernah buat macam ni? Awak isi air suam dalam botol, selalunya botol plastik botol minuman mineral tu kan. Awak bubur dalam peti sejuk, kemudian awak dapati botol tadi daripada bentuk yang elok tiba-tiba jadi kemik. Pernah buat tak? Pernah kan? Awak bubur air suam, dekat dalam tu sejuk, berlakunya perubahan suhu, nampak?
Okey, air tu suam, tiba-tiba awak masuk tempat yang sejuk, apa yang jadi? Isi padu dia berkurang. Botol tu kemik disebabkan isi padu dia berkurang. Betul? Okey, jadi macam mana kita nak terangkan? Okey, so kita dapati bahawa kalau suhu tu awak naik, macam tadi kita cakap, suhu kurang, isi padu berkurang. Maksudnya dia berkadar terus atau berkadar songsang? Terus, maksudnya efek dia sama. Bermaksud bila kita tinggikan suhu, isi padu dia juga akan tinggi, meningkat. Okey, jadi nanti waktu awak buat eksperimen, okey, buka muka surat 153. Okey, cikgu terangkan secara umum eksperimen ni berkenaan apa. Okey, eksperimen ni nanti kita akan panaskan air. Okey, mula awak isi air, awak isi ais, lepas tu kita panaskan dia. Okey, kalau buku modul awak dia minta waktu 20 degree Celsius kita rekod bacaan apa? Bacaan panjang yang tiup. Awak nampak tak ada yang tiup kecil ni? Nanti bila kita panaskan tiup tu, benda mercury tu dia akan naik sikit. So awak ambil bacaan benda tu. Boleh? Okey, so sekarang kita balik dekat sini. Okey, nanti bila awak plotkan, nanti dekat sini ada dua graf. Untuk yang graf pertama, bila awak plotkan dekat sini, okey, kalau awak buat dia sampai kosong, awak nampak tak dia tak akan sentuh kosong dekat origin ni, betul? Betul tak? Dia akan sentuh y intercept ke atas. Betul kan? Okey, jadi apa maksud dia? Maksud dia, pada suhu kat sini suhu 0 degree Celsius, masih ada lagi isi padu gas dekat atas ni. Kita sekarang kita nak cari pada suhu bila pada suhu bila yang isi padu dia kosong. Bermaksud dalam tu tak ada pun tak ada pun isi padu gas. Faham tak? Faham tak? Okey, cikgu ulang balik. Nanti bila awak plot data awak semua dekat atas ni. Kalau ikut yang tadi awak sambung sampai kosong je. Betul tak? Tapi sekarang kalau awak sambung, garisan tu akan menyentuh intercept dekat Y tu. Bermaksud dekat suhu kosong masih lagi ada isi padu dekat sini. Betul? Kita sekarang kita nak cari pada suhu bila isi padu dia kosong. Jadi kita kena extrapolate, awak kena panjangkan graf awak sampailah dia sentuh kosong dekat sini. Dia sentuh kosong isi padu. Bila kita dapati bahawa dekat kosong isi padu, suhu ini adalah suhu negatif 273 degree Celsius. Okey, bermaksud pada suhu negatif 273 barulah isi padu dia kosong. Jadi apa kaitan suhu ni Okey, bermaksud dekat suhu ni molekul tak lagi bergerak dan tak dapat memenuhi ruang, sebab tu isi padu dia kosong. Dia tak boleh bergerak, dia tak boleh penuh ruang, jadi isi padu kosong. Jadi okey, pada suhu negatif 27 degree Celsius ini adalah suhu yang paling rendah dan juga dikenali sebagai sifar mutlak. Okey, ingat tak tadi suhu standard international unit untuk suhu apa? Kelvin. Jadi negatif 273 ini adalah 0 Kelvin. Jadi ini adalah suhu sifar mutlak kita. Bukan 0 degree Celsius tetapi 0 Kelvin. Kenapa suhu sifar mutlak? Sebab pada suhu ini molekul tak bergerak, tak memenuhi ruang, tak ada isi padu. Faham? Faham? Okey? Jadi suhu tu adalah, sebab tu suhu yang dinyatakan dalam unit Kelvin adalah suhu mutlak. Sebab kita boleh kenal pasti pada waktu bila yang dia tak ada isi padu. Okey, jadi bila kita sekarang kita buat hubungan. Okey, tadi negatif 273 degree Celsius bermaksud 0 Kelvin. Okey, kalau 0 degree Celsius bermaksud 273 dan 103.73. Jadi macam mana kita nak buat penukaran unit? Okey, jadi kita buat penukaran unit. Kalau awak ada suhu dalam degree Celsius, untuk tukar kepada Kelvin, awak kena tambah 273. Okey, kalau suhu awak contoh 25 degree Celsius, suhu bilik, kita nak tukar daripada Kelvin, 25 tambah berapa? Tambah berapa? Tambah 273. Okey, degree Celsius kepada Kelvin hanyalah awak perlu tambah 273 sahaja. Okey, kadang-kadang dia bagi 273, kadang-kadang dia bagi 273.15. Okey, ikut nilai yang dia bagi pada soalan. Kalau dia tak bagi nilai, so ambil je 273. Tapi awak boleh tahu lah juga 27315 pun unit penukaran Kelvin. Okey, jadi daripada situ kemudian kalau yang graf ni tadi,
Dia tak lalu titik asalan, tapi awak perlu panjangkan graf, betul? Bila kita buat graf antara isi padu dan suhu dalam Kelvin, barulah dia lalu kosong. Nanti sama juga, lepas awak tukarkan suhu awak ke dalam Kelvin, awak punya data tu dia banyak dekat sini. Ambil pembaris daripada kosong, sambungkan ke titik yang boleh sambung dekat atas ni. Tapi kena lalu kosong. Faham? Untuk Kelvin Sebab kita tahu bahawa dekat sini adalah suhu mutlak, suhu sifar mutlak. Di mana dekat kosong Kelvin barulah isi padu kosong. Boleh? Boleh tak? Okey. Okey, jadi dekat sini kalau yang pertama tadi untuk tekanan dan isi padu hukum apa? Hukum Boyle. Yang ini antara isi padu dan suhu kita ada hukum Charles. Okey, so Charles mengatakan isi padu adalah berkadar terus dengan suhu mutlak. Suhu mutlak awak kena nyatakan Kenapa suhu mutlak? Sebab barulah kita boleh tunjuk yang graf ni. Kalau awak nyatakan suhu saja, awak merujuk kepada graf ini. Faham? Sebab tu kena nyatakan suhu mutlak, bermaksud suhu tu dalam Kelvin. Okey, bagi suatu gas berjisim tetap pada tekanan malar, dan bila kita buat hubungan isi padu berkadar terus dengan suhu V berkadar terus dengan T, kita buat persamaan, kena masukkan pemalar. Kemudian bila kita nak compare keadaan awal dan akhir gas, barulah dapat keluar rumus ni. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ini adalah rumus hukum Charles. Faham? Okey. Okey, last sebelum kita buat eksperimen. Last. Okey, kalau tekanan dia berkaitan dengan pelanggaran. Betul. Kalau suhu dia berkaitan dengan tenaga apa? Tenaga kinetik. Jadi kita akan terangkan berdasarkan tenaga kinetik. Okey, jadi apabila kita naikkan suhu, bila suhu naik, tenaga kinetik juga bertambah. Betul. Bermaksud kalau tenaga bertambah, molekul ni sekarang akan bergerak dengan hal laju yang lebih tinggi. Tapi ingat sebab sekarang kita nak tekanan malar. Tekanan malar bermaksud pelanggaran pun malar. Kita tak nak ubah dia punya kadar pelanggaran. Okey? So, bila tak nak ubah pelanggaran dia, tak nak ubah tekanan dia, automatik isi padu dia akan bertambah. Faham? Sebab kalau kita kekalkan masih lagi isi padu kat sini, sekarang suhu ni dah bertambah, tenaga kinetik dah bertambah, dia bergerak laju. Kalau kita kekalkan lagi, dia akan berlanggar, betul tak? Betul tak? Sekarang kita tak nak dia berlanggar sebab kita nak malarkan tekanan. Jadi sebab tu isi padu akan bertambah. Faham? Faham? Okey. Okey, pengiran. Okey, yang ni minggu depan hari Isnin. Okey, cikgu terangkan pasal eksperimen. Awak dengar betul-betul. Hai, dah main. Okey. Lepas tu ingatkan cikgu, nanti lepas habis eksperimen kita bincangkan yang data hari tu. Kita tak bincang lagi kan? Nanti kita bincang. So, kita dahulukan yang ni dulu sebab ini ambil masa lama. Okey. So, yang mula-mula ni, cikgu besarkan. Okey. Yang mula-mula ni, apa yang kita boleh buat? Okey, awak adjust picah gari ni ikut isi padu yang dia nak. Okey, ikut isi padu yang dia nak, nanti kita ambil bacaan tekanan. So, isi padu yang dia nak, kalau tak salah cikgu, dia bermula dengan 80. So, adjust sampai bacaan 80, baca tekanan. Lepas tu, tukar balik 70. Okey, sampailah bacaan yang last. Lepas tu, buat dua graf. Okey, buat dua graf. Ikut buku modul awak ada dua graf. Nanti tulis data dalam buku modul. Yang ni, cikgu nak dua graf ni. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua dengan betul. Okey, yang ni ambil masa yang lama. Cikgu tak nak awak isi air penuh. So, isi dia dalam separuh je. Asalkan dekat bawah ni, dia ada dia punya bacaan tau. Asalkan bacaan yang bawah tu, dia punya sensor dia tenggelam dalam air. Faham?
Okey, tak perlu nak isi banyak-banyak sangat. Apa yang awak buat, isi air, letak ais tu tutup permukaan saja. Okey, panaskan api. Okey, sambil dia panas, kacau. Dia ada pengacau, awak kacau lah. Dia kacau macam turun naik atas macam tu je. Tak perlulah sentiasa kacau, tapi kena kacau. Kenapa kena kacau? Sebab kita nak dapatkan suhu seragam. Apa yang dimaksudkan dengan suhu seragam? Apa dekat mana yang sama? Dekat bawah ni dengan atas adalah sama. So, sebab tu kita kena kacau. Okey? Lepas awak kacau, nanti dekat buku model awak dia nak bacaan 20. Bila suhu 20, ambil bacaan. Sekarang katakanlah dekat sini 2. So tulis dalam buku awak 2. Boleh? Nanti kita bincangkan macam mana. Sekarang ni panjang. Ingat tak kita belajar isi padu? Macam mana kita nak tukar ni panjang ni kepada isi padu? Nanti kita bincangkan. Boleh? Okey, sebab eksperimen yang mula-mula tu dia mudah tapi bacaan dia susah. Siapa yang nak buat? Dia macam dia susah sikit. Dia kena mana dapat data. Nanti kena cikgu terangkan balik. Siapa? Amirul. Bolehlah. Okey, Amirul 3 orang. Cikgu nak 3 orang. Cepat. Lagi. Okey, yang lain berapa orang yang ini datang? 2, 4, 6, 8, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okey, yang dekat sana, yang eksperimen mula-mula tu 3 orang. So, lagi awak ada 21. Cikgu nak dekat belakang tu, dekat belakang tak cukup. Dekat belakang tu ada 4 je. So, dari 21 bagilah 4 berapa? 5 tu tak? 5, 6. Kan? 5, 6 orang kan? Bagikan. Buat dekat yang belakang tu, yang meja sana, meja kedua tu. Hukum Charles, 5 atau 6 orang satu kumpulan. Okey, bergerak sekarang. Cikgu orang kat belakang pula. Amirul, buka lampu je kat belakang tu. Buat apa? Okey. Okey. Kumpulan Amirul. Okey. Yang lain bergerak. Isi air terus. Sebab buat cepat sikit. Isi air. Katakanlah. Ni awak tarik macam ni je. Macam tu je. Okey. Isi air. Sekarang ni. Cuba isi dalam 400. Tengok bawah 2 ni tenggelam tak? Ya. Okey. Pergi dulu. 3 orang kan? Tak payahlah kau buat benda ni je. Okey. Korang tak bolehlah main api. Benda ni susah. Okey. Sekarang ni mana buku modul? Ambil buku modul. Nak tulis data sekali. Okey. Suci ni. Pensel pinjam. Yang perempuan cepat bergerak sini. Bergerak buat hukum Charles. Buat berapa? Okey. Jangan sebab kena tukar data tau. Aku tak siap lagi Salin. Saya ni ikut banding. Okey, pinjam. Okey, nanti Amirul jangan main. Okey, mula-mula tak tahulah, cuba try. Bagus. Tak payah. Macam ni, awak buat macam mana tahu? Sekarang ni awak tekan picagari tu sampai bacaan ni yang ni. Sekejap Okey, macam ni. Dah. Janganlah tarik benda ni. Apa? Okey. Sekejap. Ni ke? Sekejap. Allah. Okey. Sekarang apa yang buat? Okey, sekarang awak tekan benda ni sampai bacaan isi padu awak, bacaan tekanan awak 0.5. So cari dekat titik mana? Okey, titik mana tekanan awak 0.5. Okey, jangan katalah situ 0.5 kan. Terus ambil bacaan berapa kat sini?
Faham tak? Sebab dia macam ada error. Okey? Ambil bacaan tekanan. Buat elok. Okey, dah. Dah isi air. Okey, ais. Ambil ais ni, ais. Lebih. Kena lebih sikit. Ambil jak. Ni ada jak. Isi air. Air tu tutup atas dia je. Cuba try dulu. Dia dapat ni tak masuk tak? Oi. Apa? Sikit lagi tu. Ambil jak tambah. Tu ambil jak dekat orang tambah air. Tenggelam tu. Tak tenggelam, kena tenggelam sikit lagi. Ambil jak. Oh, yang ni kena masukkan tadi. Minta jak. Tu boleh bagi minta air kat orang. Yuk, tambah lagi. Apa dia? Dah tenggelam ke bawah dia? Dia yang besi tu bagi tenggelam. Tak, kalau dah tenggelam boleh hidup api. Tambah ais dulu. Okey, tambah ais dulu. Tambah sikit lagi lah, sekejap lagi. Minta kat orang. Sikit je lagi. Hai, cakap elok. Lagi duduk ikut kumpulan korang asal macam banyak sangat ni. Okey, dah hidup api. Ambil tadi. Fire starter. Dah boleh dah tu. Boleh lah. Reti tak nak buka? Buka elok. Bagi api biru Apalah. Salah tu. Ni lah, aku salah pusing. Buka. Sorry elok. 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 Bakar gula aku. Mef, yang lain, yang ni tak boleh. Ambil yang tu belakang tu. Nanti dulu, sabar lo. Nak pagi zaman. Buka. Kena api ke? Bubur ais dulu, ais tak bubur lagi. Sini. Botak aku tak dah jadi. bubur lagi. Elok, kena cakap buka dulu. Tak boleh lagi. Okey. Kita pakai yang ni. Okey, kacau Tak nak baru tu. Apa dia? Tak nak bagi apa? Mana? Dia nak baru Bubur ais dulu, bubur ais. Bubur ais. Saya inginkan ais boleh. kita bakar. Tepi. Tepi, cikgu nak buka api. Ada api cakap nampak. Okay. Buka bagi besar. Sekejap lagi bawah tu buka bagi besar. Tengok suhu 20. Tengok. Amirul okey tak? Tak dapat bacaan, buat balik. Sebab tu cakap dia senang tapi dia susah sikit. Isi rambut ni senang. Susah. Sebab tu cikgu suka bagi awak. Nampak mana? Tengok. Tepi. Dah buka belum? Dah buka. Dia tak banyak. Ini yang kita tengok. Ini je lah. Alah, dah habis. Tak boleh lah korang buat. Ambil data dorang lah. Dah habis. Yang api tu tak ada. Api biru tak? Boleh tak? Boleh. Kenapa? Ni suhu yang kuning tu. Lelok. Sekejap. Api merah lah. Sekejap. Nak kena bakar lagi. Main lelok. Kacau. Kacau kan ni. Kacau kan? Apa tu mak? Allah. Tak apalah, korang ambil data sana lah. Merah lah. Kalau tak lambat. Kalau tak lambat. Buatlah sama-sama. Dah. Benda tu letak sini. Jangan nak bakar siapa-siapa. Jambar. Mati bercakap. Tak, sebab kalau pakai yang api oren tu, okey, apa beza api oren dengan api biru?
Kenapa? Okay, sebab api merah tu dia korang dah tutup lubang oksigen dekat luar. So jadi dia pembakaran penuh. Okay, complete combustion. Okay, kalau yang api oren tu sebab kita lubang tu korang buka, jadi udara daripada luar tu boleh masuk lagi. Dia jadi incomplete combustion. Okay, sebab tu kalau ni kita prefer api warna biru. Ha? Api biru dia complete combustion. Semua oksigen dia guna. Semua dia guna untuk membakar. Kalau incomplete ni dia akan tukar jadi carbon dioxide, monoxide ada, carbon dioxide ada. Dia tak bakar semua. 0.4. Tengok. Awak tengok sekali. Kenapa? Tutup. Gas stop. Tak boleh. Api 2 je. Dah habis. Belum. Last. 50. Sampai 2. Okey. Kumpulan yang tak boleh buat. Okey, korang buat yang picagari. Meh, jom. Take turn dulu. Ambil buku modul macam cikgu terangkan. Yang kumpulan sana hati-hati buat. Tak payah main. Nanti pecah. Baik. Tak baik cakap elok. Okey. Sekarang ambil pensel korang. Pinjam. Okey. Sekarang ni kalau yang cikgu cakap tadi kita kena betulkan isi padu, betul. Tapi diorang try kalau buat isi padu tak, jawapan benda tekanan ni macam tak, bila kita plotkan tak cantik. Jadi apa yang nak buat, cikgu nak awak betulkan tekanan ni, maksud dia. Okey, awak tekan picagari ni sampai bacaan katakanlah 0.5, baru baca bacaan dekat sini berapa. Faham? Kita betulkan benda ni baru kita ambil bacaan isi padu. Okey? Jawab baik. Kenapa? Tengoklah ada orang sambil-sambil. Macam nak? Tak payahlah selalu kacau. Macam letak kejap jadi kacau balik. Cikgu orang Johor Tak. Tapi suami cikgu lah. Kenapa? Tapi. Cakap tak payah main dia ni. Dah habis dah Amira punya data? Okey, yang mana yang dah habis try plot data, awak buat graf. Buat satu graf dulu. Buat graf yang ni dulu. Tak boleh lah, api tak cukup. Awak buat graf yang ni. Yang ni dulu, lepas tu baru buat yang ni. Cikgu nak tengok yang ni dulu. Boleh plot graf garis lurus yang sentuh kosong ke tak? Faham? Pergi buat dulu. Buka kipas dia yang ni. Benda tu letak. Ya? Apa dia? Siapa panggil cikgu? Ika. Laju ke dia naik? Laju kan? Laju je. Sebab api kau besar. Awak dah baca bacaan? Dah 3. Okey. Sekejap je lah hari ni. Buat graf tau, Mirul. Tengok dia punya bacaan naik berapa? 5.2. Naik satu-satu je. Tak apalah. Kau lah cari kesedaran. Yang pula picagari okey tak? Boleh tak buat? Kau pun tutup juga. Tangan ni tak boleh tutup. Awak tak nak tengok. Okey. Okey dah. Masa isi budi. Bacaan dia tak? Tapi try maintain je. Sebab ais dah cair kan. Tapi 2, 4, 6, 8. Naik 4 lah kat sini. Kan sini naik 4. Abang bagi kita tengok sekejap lagi. Jangan main. Ya Allah. Ni kali kan awak tolong kat rumah mak awak masak tau.
Ha. Buat apa? Apa dia? Elok. Apa macam nak baca apa? Sekarang nak buat apa? Okey. 0 point sekarang 0 point 4 tu lah. Okey, berapa? Sekarang lebih. Sekejap. Lebih ke apa? Bukan tu kan, 0.4 tu kan? 0.5 kan? Atas tu 5, sekarang berapa? Oh, bawah tu lebih. Okey, berapa? 85 kah? Macam bukan 85. Atas sikit. 82. Tekan. Amira buat graf. Nak data korang? Banyak kan? 2. Banyak terus. Ini banyak ke cikgu? Tak apa, kita tengok nanti yang mana okey. Kita nak 60. Ni benda ni pusing kan? Seorang kat sini pusing. Dia boleh tengok, awak boleh nampak. Charlie Slow. Ini rasa macam air baby. Air baby Dah mana? habis. Yang tu dua-dua kenapa? Kalau nak Apa yang ni? Yang ni dah habis kan? Yang ni? tak tahu. Ni baby dekat tu dia yang kita masak. Tak apalah, tak apa. Kan? Ya. Apa? Apa? Oh, ni tak ada. Awak tadi ambil bacaan tak yang kat sini? Yang ni bacaan mana? Ni bacaan dekat tip. Yang ni lah yang kat sini. So sekarang ni okey, ganti ni kat sini, lepas tu kira kalkulator 1/V ikut yang ni. Yang ni awak tulis kat sini, faham? 1/V ni daripada yang ni. Ambil lah 1 je. Sebab nak buat graf. Hidung aku panas. Kenapa? Bakar. Iyalah tu. Dah buka besar macam apa? Mana? Panas sangat ke? Bulu-bulu tangan awak? Ada terbakar? Ada? Habis. Ambil ais dulu, sapu. Ada. Alih, udah itu buka tu. Siram air. Ya. Kau cepat udah. Dah, ada apa-apa pecahan dah? Okey, kejap lagi. Awak buat satu lagi kolom dekat tepi ni. Yang ni suhu dalam degree Celsius, betul? Buat satu lagi kolom dalam suhu Kelvin. Faham tak? Buat suhu Kelvin. Lepas tu buat graf. Graf yang ni nanti kan graf awak tu kan, awak lentangkan dia. Sebab kita nak buat dia punya kosong ni dekat tengah-tengah. Faham? 8.4 lah. Okey, dah. Aku gaul lagi. Kalau sini bawah sikit hebat lah. Dah ke? Dah, kalau dah tutup api. Tutup api penuh. Ya Allah. Tak. Dah punya lagi. Elok. Tutup je. Tu salah tu. Balik ni. Okey, lagi. Tutup sini lagi. Asal semua orang punya. Sampai? Untuk apa? 1/V ke apa? Diorang? 1/V betul lah, makin kecil. Dah, korang dah habis data? Dah, okey. Kita tengok dengan data kumpulan Amirul, lebih kurang tak?
Dah. Lambat lagi. Sekarang dah berapa? Okey, cikgu pergi depan jap. Okey, dah. Okey, dah pergi depan. Okey, korang buat sampai habis, lepas tu pergi depan. Nanti tutup api Tutup habis Okey, dah jom. Ke depan. Okey. So sekarang cikgu nak terangkan pasal apa yang perlu awak buat Okey, kita bincang cepat tau sebab baru boleh cikgu tengok awak punya data tu betul tak. Amirul, pinjam data awak. Tak apa. Okey. Data yang kedua pinjam. Bagi aku Amirul. Okey. Data yang pertama yang kumpulan korang dapat lebih kurang. Jauh. Nampak awak dapat isi baju berapa? Tak apalah, nanti kita tengok. Okey, untuk yang pertama. Okey, dengar, duduk. Paris duduk. Okey. Apa sal? Okey, duduk. Okey, untuk isi padu untuk yang pertama, okey, cikgu nak awak buat mula-mula graf. Okey, P melawan 1/V. Okey, P melawan 1/V. Dengar. Okey, kumpulan awak pakai data awak. Kita tengok betul tak dengan Amirul punya. Okey, so nanti kira 1/V. Okey, nanti bila awak plotkan data awak pakai titik Awak pakai titik Titik ke cross? Titik ke cross selalunya buat data, buat graf. Okey, cross. Katakanlah awak pakai cross, okey, nanti dengar. Okey, nanti katakanlah ada data tu dia macam tak selari. Cikgu cakap tadi, ambil pembaris mula dari kosong, awak sambungkan yang mana boleh sambung. Tapi kena mula dari kosong. Faham? Lepas tu baru buat graf yang kedua, P melawan V. Okey? Yang mula-mula. Kira 1/V ni ambillah 3 atau 4 titik perpuluhan. So maksudnya 1/V awak ni nanti jadi akan kuasa-kuasa lah. Faham? Okey. Data yang kedua. Cepat tau buat sebab cikgu nak semak sebelum awak pergi rehat. Nah, terima kasih.
Okey. Yang kedua, dengar. Tadi cikgu dapat soalan, macam mana yang awak kira ni L betul tak? L dalam bentuk cm. Kan? Macam mana kita nak tukar jadi V? Apa andaian yang awak perlu buat? Okey, sekarang apa rumus isi padu? Isi padu sama dengan? Apa? Panjang? Darab lebar, darab tinggi. Sekarang ni awak ada, okey, length panjang lah. Sekarang awak ada panjang. Macam mana kita nak jadikan panjang awak ni sebagai isi padu? Apa andaian yang awak perlu buat? Berdasarkan rumus ni, apa andaian yang kita perlu buat? Macam mana kita nak tahu lebar dan tinggi? Kalau kita nak guna nilai yang sama sebagai isi padu, lebar dan tinggi kita perlu jadikan nilai apa? Kosong. Apa-apa darab kosong dapat berapa? Jadi apa yang perlu darab dengan yang ni? Ialah nombor apa? Andaian awak. Cepat. Contoh. Okey, 7.2. Sekarang ni cikgu nak isi padu dia 7.2. Bermaksud dekat sini cikgu darab berapa? Maksud dia cikgu kita andaikan lebar dan tinggi dia luas. Ini luas Luas dia adalah 1 darab 1. Barulah panjang tadi awak boleh guna sebagai isi padu awak. Faham? Faham. Okey, yang untuk yang ini, mula-mula awak perlu tukar suhu dalam Kelvin. Maksudnya yang ni semua kena tambah 273. Okey, mula-mula graf. Kalau graf yang ni, awak buat graf yang ni mula-mula. Sebab kita nak tengok data tu diterima atau tak, baru awak buat yang ni. Graf yang kedua, awak sama juga, awak buat V tapi T dalam Kelvin. Okey, sama juga macam tadi, data awak akan berkelompok dekat atas. Ambil pembaris dari kosong, panjangkan titik mana yang boleh sentuh. Okey? Tapi kena balance lah, maksudnya titik atas dengan bawah kena lebih kurang sama. Faham? Lepas tu baru buat yang satu lagi ni, awak lentangkan awak punya graf supaya kita dapat buat kosong dia dekat tengah-tengah. Okey? Okey, jangan lupa tulis tajuk dekat graf awak. Okey, boleh mula sekarang. Buat yang graf ni dulu. Graf ni dengan graf yang ini dulu. Cikgu nak tengok dulu. Cepat, ada 5 minit. Buat cepat. Ya. Lepas tu yang dia ada satu eksperimen yang tu kelas Khaldun pun dah buat, kelas Sina pun dah buat tapi tak dapat jawapan. So minggu depan cikgu bagi data je, nanti kita buat graf. Okey? Okey, buat cepat. Jangan banyak cakap. Boleh tak? Alah, asal kecil sangat graf ni. Panjangkanlah skala dia. Ya. Apa kecil? Maksud dia? 0 point? Mana-mana? 1 bagi 76. Okey. Katakanlah kat sini 0.013. So, 0.13 kuasa berapa ni? 1.3 kali, sekejap, kuasa negatif 2. Betul kan? Maksudnya ni 10 negatif 2. Okey, maksudnya ni nanti korang ambil ni 1.3. So, ambil lah, katalah kat sini. Okey, 1 bagi 75. Tadi 3 berapa? 1 bagi 76. Kena ambil, try ambil 2. Ambil 1.32. Okey. So 1 bagi 75 0.0133. Maksudnya titik perpuluhan ni nanti dekat atas tu tulis, dekat bawah ni 1 per V. Lepas tu pula lah kuasa kali 10 negatif 2 per ml dekat unit dia. Yang dekat sini korang tulis bolehlah mula, cikgu rasa mula 1 01 mungkin sebab ni 1 kan. So ambil lah sebagai 5, kosong kat sini 1, 2, 3, 4, 5. Kat sini 1 kan. Lepas tu baru 2 kat atas kan. Buat macam tu. Sebab dia dah 1, boleh buat 1.3 dah ni.
Faham tak? Faham tak? Maksudnya skala ni akan jadi panjangkan dekat hujung ni sampai jadi 2. Kena bahagikan kotak ni sampai sini jadi 2, tengah-tengahnya jadi 1. Okey. Ha. Dah.